Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Minasan, sumimasen. Tadi ada isu teknikal sikit. Sensei pakai teknologi sikit untuk buat green screen punya sistem, tapi ada problem sikit. So kita untuk cepatkan proses, kita kembali ke live yang biasa lah. Boleh ke? Are you guys okay? Are you guys okay ke dengan pembiasaan ini? Okay, kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu sebab tadi ada isu teknikal. I'm sorry. Saya minta maaf sangat. Okay, thank you so much. Semua orang dah start masuk. Minta maaf tadi ada isu sedikit. Jemput kawan-kawan anda masuk kembali boleh? Please jemput kawan-kawan masuk balik sebab tadi ada isu teknikal menyebabkan sesi terpaksa stopkan live kita tadi. Dan kita akan bermula dengan live sekarang. Okay, sesi nak test dulu sebab ni baru setup baru. Adakah anda semua dengar suara Sensei dengan baik? Adakah you guys clear dengan suara Sensei? Kalau clear dengan suara Sensei, boleh tak komen clear? Boleh tak? Boleh tak bantu Sensei? Kalau clear, tolong cakap clear. Kalau tak clear, cakap tak clear. Boleh? Ataupun anda hanya reply okay macam tu. Okay. Boleh? Boleh tak bantu Sensei? すみませんが申し訳ございませんが先ほどちょっと問題があってね。 Okay, clear, cantik, dengar jelas, cantik. Thank you so much Fadil, thank you so much Haji Razak, thank you so much. Okay, baik, topik malam ni topik best. Topik malam ni antara topik yang Sensei suka. Kejap. Okay, kamera dekat mana? Dekat sini ke kamera ni? Okay, kamera dekat situ. Okay, topik malam ni antara topik yang Sensei suka. Sebab apa topik ni Sensei suka? Sebab dia cerita tentang omotenashi. Dia cerita tentang omotenashi. Semua tolong tulis kat bawah dulu omotenashi. Pandai tak eja omotenashi? Sebab omotenashi ni adalah satu konsep yang kalau kita gunakan dekat Malaysia ni, kalau anda buat bisnes, kalau anda buat perniagaan, bisnes perniagaan samalah, atau apa-apa sahaja yang anda buat yang melibatkan orang lain, services, apa sahaja yang melibatkan orang lain, ataupun serve customer, ataupun anything related to hubungan manusia dan manusia, anda akan jadi super padu power. Namanya omotenashi. Alright, okay. Alright, cantik. Okay. Oh, ada orang komen okay, cakap Jepun. Itu tim kita dah masuk. Alright, thank you so much. Baik. Omotenashi ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Jepunnya omotenashi. Tapi ini adalah ikut tajuk yang saya post dekat Facebook tu kan, omotenashi, the reason why Japanese hospitality is different. Sebelum tu saya nak check dulu lah, berapa ramai faham hospitality tu apa? Boleh tak komen maksud hospitality dalam bahasa Melayu yang anda faham? Supaya Sensei tak bercakap bahasa yang anda tak faham, kita bercakap dalam level laras bahasa yang semua orang faham. Sebab mission Sensei malam ni, Sensei nak sampaikan ilmu supaya anda semua boleh dapat sesuatu. Kita nak sharing ilmu, sharing pengalaman, supaya anda semua yang menonton pada malam ini insya-Allah boleh memperolehi sesuatu yang sangat baik, yang sangat best untuk kehidupan anda. Kita gunakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk ummah sekeliling kita. Alright? Omotenashi. Berapa ramai faham maksud omotenashi? Cuba try explain. Kita letak tepi dulu omotenashi. Kita fikir dulu. Sensei nak tahu. Waalaikumsalam Rizal Sang. Okay, Sensei nak tahu, adakah anda faham maksud hospitality? Hospitality. Kalau kita naik Malaysia Airlines kan, dia akan begitu, Malaysia Airlines must Malaysian hospitality. Apa maksud hospitality ni sebenarnya? Hospitality is type of service to give comfort to other party. Oh, bagus Faizal Sang. Fiasang, okay. Ruhil sampai tahu social service untuk people, airlines, hotel, tempat miskin. Oh, itu adalah omotenashi, okay. Layanan, okay. Hospitality ni basically dia macam keramahan, ramah lah lebih kurang. Malaysia hospitality, Malaysia punya tahap keramahan. Kalau anda Google Translate pun, saya translate tadi dia jadi ramah, keramahan. Itulah hospitality, okay. So omotenashi ni adalah reason kenapa Japanese punya keramahan ini dibawa ke satu tahap yang lain. Especially satu dunia setuju Jepun punya hospitality atau Jepun punya omotenashi ini telah membawa Jepun punya customer service pergi ke satu tahap yang lebih baik. Alright. So ni
Sensei nak minta tolong. Alam sang, kau bawa. Sorry, tadi Sensei dah masuk tapi kita tukar live sebab ada problem technical tadi. Baik, Sensei nak minta tolong semua orang yang tengah menonton sekarang. Alright? Sesiapa yang ada kawan-kawan yang buat bisnes ataupun berniaga ataupun jadi agent ataupun jadi stokis ataupun jadi apa-apa saja yang melibatkan customer, please invite them to our live session today. Sebab ada banyak benda yang saya nak share tentang pemikiran Jepun, mindset Jepun yang sangat berguna untuk mereka semua. Alright? Ataupun anda semua, anda sendiri selaku orang yang memang suka Jepun, please bear with Sensei. Duduk sama-sama, klik share dan komen dengan aktif supaya Sensei tahu anda ada di sini dan keep on berinteraksi supaya Sensei tidak kesorangan malam ni. Okay, semua orang dah balik dah. Sensei masih ke office. Okay, now untuk pengetahuan anda, dulu-dulu orang tak tahu sangat tentang omotenashi. Alright, sebelum tu lah, siapa tahu maksud omotenashi? Tolong tulis dulu. Siapa tahu maksud omotenashi? Boleh tak tolong tulis? Omotenashi. 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 Siapa tahu maksud omotenashi? Boleh tak tolong tulis dulu kat bawah. Komen dekat Sensei supaya Sensei boleh baca komen anda. Apakah maksud omotenashi? Omote. Omote ni kalau dalam bahasa Jepun, kalau direct translate lah, maksud dia omote nandaro. Omote te sa public face lah, kalau orang panggil public face. Bukan public face, dia muka depan. Muka depan. Omote. Depan. Omote, ura. Omote, ura. Boleh? Belakang, depan. Omote, ura. Omote, ura. Boleh faham? So, omote ni depan lah. Depan. Saya cerita depan. Okay. Nashi ni tak ada. Nothing. Nashi. Nai desu. Nashi. Abe no Mashiro Nihon busy tak? Kalau tak main lah join. Oh, okay. Dia pergi jumpa kawan-kawan dia. Alright. Thank you so much. Ryuki Alberto. Thank you. Arigatou gozaimasu. Okay. So, omotenashi ni adalah tidak ada benda lain selain daripada depan. Ataupun public face dia nothing kat belakang. Macam tu. So, mereka ni semua sebenarnya nak bawa kita ke satu keadaan kejujuran ataupun servis yang tidak disimpan-simpan, jujur, from the bottom of their heart. Dia orang simpan-simpan ni, dia orang ni buat servis, buat kerja omotenashi ni adalah daripada hati. Baik, jom kita pergi satu-satu. Okay, Sensei sebenarnya terpanggil untuk buat sharing tentang omotenashi ni sebab sekarang ini sekali lagi COVID-19 melanda negara kita. Alright, apa ni? Wah, thank you Nadia Latin. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Dia siap bagi maksud tu, terbaik. Okey. Kenapa Sensei terpanggil untuk buat live tentang omotenashi? Baik. Sejak COVID-19 melanda negara kita ataupun melanda dunia, banyak orang yang hilang pekerjaan. Kenapa orang hilang pekerjaan? Secara asasnya business affected dengan coronavirus ini. Sebab business tak boleh nak sustain, menyebabkan orang-orang yang bekerja di bawah bisnes itu terpaksa diberhentikan ataupun dipotong gaji. Okey, kita tinggal dulu kat situ benda tu. Dan kenapa benda ini berlaku? Benda sekarang ni kalau anda tengok, orang semua dah pergi online. Orang membeli semua di online. Ini adalah ciri-ciri negara maju sebenarnya. Sebab bila negara maju, akan ramai orang-orang yang mula pergi ke dunia digital. Malaysia dulu mungkin dengan kelajuan teknologi kita kurang, infrastruktur kita kurang, ataupun kita punya sistem pos tak padu. Tapi sejak akhir-akhir ini, jangan cakap pos Malaysia, kita ada DHL, kita ada JNT, kita ada Ninja Van, kita ada Pigeon, kita ada macam-macam lagi lah. Kan? Sistem pengeposan yang ada dekat Malaysia sekarang ni. Baik, Korea yang dekat Malaysia sekarang ini adalah kita panggil sebagai dia punya catalyst untuk dunia perniagaan online. Baik. So, bila semua ni wujud, isunya adalah macam mana bisnes nak survive dalam keadaan dunia hari ini sangat digital. Perkara yang sama sebenarnya dah terjadi dekat negara Jepun. Masa Sensei dekat negara Jepun, hidup dekat negara Jepun daripada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Di sana tuan-tuan dan puan-puan, daripada 2008 lagi kami beli ayam halal pun daripada online. Kita beli ayam
Esok ayam halal sampai rumah. Nak beli kicap, esok kicap tamin sampai rumah. Kita nak beli serai, daun kari, apa-apa saja yang kita nak beli, kita semua orang buat kat rumah. Sajalah malam-malam ni kasih aktif sikit. Barang-barang tu akan sampai ke rumah kita direct. Okay. So persaingan perniagaan kalau ikutkan dekat sana dah sangat kuat. Malaysia sekarang ni dah jadi kuat. Nah, sana lagilah. Walaupun penduduknya ramai tapi bisnes dia banyak. Kalau anda pernah pergi Jepun, anda boleh tengok banyak kafe-kafe dekat sana. Banyak kafe terlampau gila-gila banyak. Tapi kenapa kafe-kafe ni tetap boleh survive dengan sangat super padu power? Sebelum tu saya nak tanya, takut saya berbicara anda tak faham. Berapa ramai antara anda hari ini yang bersama dengan saya pada malam ini pernah pergi ke negara Jepun? Komen saya. Boleh tak komen saya? Siapa yang pernah pergi negara Jepun, boleh tak komen saya? Saya nak tengok sikit berapa ramai yang pernah pergi ke negara Jepun. Berapa ramai yang pernah ke negara Jepun? Tolong komen saya dekat ruangan komen di bawah. Alright. So far so good. Ni kena minum air dulu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air kejap Alhamdulillah. Alright. Kita sambung. Saya dah ada dah. Alright. Saya pada 2017, Alhamdulillah. Saya Ayuni Jaafar, terbaik. Angkat tangan siap tu. Okay. Alright. Saya Nadia beritahu, mesti orang yang pernah pergi Jepun ni best. Ingat kenangan-kenangan pergi Jepun. And the best part, saya tak pernah jumpa. Mungkin ada tapi saya tak pernah jumpa lah orang-orang macam tu yang pernah pergi Jepun dan tidak mengimpikan untuk pergi Jepun sekali lagi. Dia kalau dah pergi Jepun, dia nak pergi Jepun lagi. Dia nak pergi lagi. Benar, culture-nya bagus. Benar, budaya mereka best. Tapi ada sesuatu yang kita panggil, dan Jepun sangat cakap benda ni. Omotenashi sebenarnya mereka anggap sebagai Japan most charming and effective weapon. Most charming and effective weapon untuk tarik orang datang balik, untuk orang datang balik suka kita, untuk orang terngiang-ngiang teringat tentang kita. Ini cerita omotenashi. Malam ni saya nak rungkai apa tu omotenashi dan apa yang kita boleh buat dekat Malaysia untuk kita pun ada omotenashi tu. Berapa ramai nak tahu? Komen saya nak tahu. Tak, saya dah tadi. Komen nak tahu. Jom kita tengok. Okay, thank you so much untuk orang-orang yang dah pernah pergi ke Jepun. Siapa yang tak pernah pergi ke Jepun, tolong komen saya nak pergi. Saya nampak itu yang saya nak pergi. InsyaAllah saya doakan siapa yang tulis saya nak pergi, Allah makbulkan impian mereka untuk pergi ke Jepun suatu hari nanti. Okay, especially bila corona semua dah settle lah, kita pergi Jepun. Alright, siapa yang nak pergi, doa insyaAllah. Patut pergi tahun ni lagi Ogos hari tu, tapi COVID punya pasal, no problem, Allah dah atur yang terbaik untuk kita. Saya pun sepatutnya cakap Jepun bulan 3 bulan 4 hari tu kami dah plan trip dengan ramai lah student-student cakap Jepun dan follower cakap Jepun. Tapi Allah punya kuasa lagi bijak, dia punya planning dia lagi bagus. Kita tak dapat pergi sebabkan coronavirus. Tapi mana tahu kan, dia tengah plan the best lagi ke depan. Kita perlu syukur saja. Apa yang penting, orang berjaya, dia mesti sentiasa syukur. Alhamdulillah, tak dapat pergi pun Alhamdulillah, insyaAllah ada peluang yang lebih baik nanti. Mungkin hari tu saya plan nak pergi Ogos. Mungkin Allah takdirkan saya sebenarnya kena pergi bulan 3, bulan 4 tengok Sakura. Macam tu. Okay, insyaAllah saya nak pergi sensei No Alimin. InsyaAllah saya nak pergi Cool Cook. Bagilah nama betul. Nak doa pun Cool Cook. InsyaAllah boleh pergi. Saya nak pergi Takahashi Rika. Amin. InsyaAllah boleh pergi semua orang. Alright. Baik. Sebenarnya omotenashi ini susah sensei nak describe dalam bahasa Melayu. Sebab tu sensei sangat suka kalau anda boleh join kelas cakap Jepun ataupun belajar bahasa Jepun dekat mana-mana center dekat Malaysia, no problem. You boleh belajar bahasa Jepun dekat mana-mana dekat seluruh Malaysia. Sebab dia susah nak describe apa tu masuk omotenashi, especially kalau kawan-kawan anda buat bisnes, buat berniaga, ada customer. Dia kena faham konsep omotenashi. InsyaAllah dia pergi fly tinggi, meletup-letup terbang. Sebab omotenashi ni dia susah nak describe sebab dia Japanese punya unique approach untuk hospitality. Dia buat sesuatu untuk seseorang tanpa perlu diminta. Itu tahap dia. Buat sesuatu, Ryuki insyaAllah boleh pergi Jepun. Dia buat sesuatu pada orang tanpa perlu diminta.
Ini level customer service yang unexpected punya customer service. Baik, macam mana keadaan ni? Macam ni. Ingat bila dengan keadaan sekarang ni, ekonomi dengan orang dah beli online, macam mana macam mana kita punya business nak survive ataupun kita punya kehidupan nak survive, you kena ada omotenasi punya skill. Kita nak activate malam ni omotenasi kita. Sebab tu saya suruh ajak ramai kawan-kawan yang buat berniaga dan sebagainya belajar tentang omotenasi ni. Alright? Baik. Omotenasi ni adalah level kasyaf paling tinggi. Kasyaf paling tinggi customer service. Sampai ada kajian daripada Dale Carnegie punya team. Dia bagi tahu Japanese punya customer service dia atas daripada the whole world punya customer service standard. Dan sebenarnya Japanese punya customer service ini mereka referkan kepada omotenashi punya konsep. Apa tu omotenashi? Now, tuan-tuan dan puan-puan, dia sampai tahap macam ni. Siapa yang pernah pergi Jepun mungkin boleh faham. Siapa yang tak pernah pergi Jepun, you just imagine, insya-Allah one day Allah izin anda semua pergi Jepun. Insya-Allah. Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. Keep on berdoa dan berusaha. Okay? Now, pernah tak anda kat Jepun, anda buat sesuatu perkara ataupun anda masuk kedai ataupun anda di-serve kan, dekat train station ke apa-apa kan, anda jadi customer tempat tu, anda jadi pelanggan tempat tu, anda ataupun anda jadi pengunjung tempat tu, jadi tetamu untuk tempat tu, tiba-tiba anda pernah terfikir, hui, macam mana dia orang boleh terfikir macam gini contoh baru-baru ni, saya ada post satu video dekat Facebook kami, dekat Instagram kami tentang tandas Lutsina. Oi, gila tandas Lutsina, betul tak? So, what is the idea of omotenashi behind tandas yang Lutsina? Baik, konsepnya macam ni. Mereka tidak mahu customer masuk tandas terkejut melihat keadaan tandas yang tidak bersih. Dan mereka tidak mahu orang tinggalkan tandas dengan keadaan tandas itu tidak bersih. Sebab tu tandas yang saya tunjuk video tu dekat Facebook kami, bila kunci saja pintu, the whole cermin akan jadi gelap. Dia tak nampak dah orang kat dalam. Tapi bila dia buka kunci tu, terus the whole cermin akan jadi Lutsina. So konsep dia adalah dia nak orang masuk dalam tu bersihkan toilet. Dan dia nak orang masuk dalam toilet dalam keadaan dia tahu, sebelum masuk lagi dah tahu toilet tu cantik. Macam kat Malaysia, pernah tak sesiapa yang mengalami pengalaman masuk saja toilet, ada benda tengah berterbangan dalam toilet itu? Siapa pernah melalui pengalaman begitu? Masya Allah. Betul tak? Siapa pernah mengalami pengalaman tu? Untuk sampai tahap omotenashi diorang fikirkan sampai cermin Lutsina untuk orang boleh tengok dalam tandas sebelum masuk tandas. Dan bila kunci tandas jadi legap. Jadi legap lah, gelap lah. Power tak? Itu baru sikit. Now, itu baru sikit. Dan that teknologi memang dah ada dah sekarang. Memang dah ada. Diorang dah pasang di beberapa tempat lah dekat Jepun. Baik. Omotenashi ni is all about, pernah rasa nak sumpah orang pun ada. Betul. Kan, omotenashi ni dia memang customer masuk seronok, tetamu masuk seronok. Kita masuk rasa nak menyumpah tu. Ryuki Alberto bagi tahu, oi, Allah bersama orang bersabar. Jangan menyumpah-nyumpah. Betul sah. Okey. Apa yang kita kena buat? Kita jangan menyumpah, kita try fikir idea. Orang masyarakat yang hebat adalah bila ada problem, dia try fikir idea macam mana nak solve that problem. Betul? Kalau kita asyik merungut, kalau kita asyik merungut tu bagus, tapi merungut tu mesti ada solution. Apa action yang kita nak ambil untuk solution? Mungkin kita tak boleh buat yang besar-besar, tapi kita boleh buat yang kecil-kecil punya perubahan. InsyaAllah. Sikit-sikit kalau 47 orang ni bersama dengan sesi sekarang ni, 47 orang ini bersatu hati, at least kan, COVID-19 boleh mati kat Malaysia. Betul? Kita kena perang dengan COVID-19 ni betul-betul. Baik. Contoh. To the extent, siapa pernah pergi Uniqlo? Siapa pernah pergi Uniqlo? Boleh tak komen pernah? Pernah pergi Uniqlo? Takkan tak pernah kan? Kat Malaysia berapa lama Uniqlo kan? Ke tempat anda tak ada Uniqlo lagi? Kelantan pun dah ada Uniqlo rasanya. Kan? Okay. Siapa pernah pergi Uniqlo? Try komen dulu. Siapa yang pernah pergi ke Uniqlo? Tadashi ni. Tadashi-san. Apa nama? Owner Uniqlo ni pernah buat statement tau. Masa dia buka Uniqlo dekat branch luar negara, dia pernah buat statement. Dia cakap,
Walaupun kita akan keluar negara, tapi kita akan pastikan omotenashi, customer service standard Jepun akan dibawa ke seluruh dunia. Dan memang dia buktikan perkara itu. Kalau anda pernah kerja Uniqlo dan sebagainya, anda boleh tengok dia betul-betul perasaan macam masuk Uniqlo Jepun. Pergilah Ion Mall mana-mana ke kan, yang tak ada COVID lah sekarang. Jangan pergi tempat ada COVID lah sekarang. Suasana dia macam seolah-olah anda masuk ke Uniqlo Jepun. Sebab staff awal-awal, staff yang akan ada kat sana, satu dia akan hire orang Jepun untuk dalam Uniqlo tu. Yang kedua, mereka akan hantar staff untuk training di Jepun selama hampir setahun, untuk pastikan betul-betul omotenashi tu meresap dalam diri. Now, kita tengok. Sekarang ni tak payah pergi Jepun lah nak tengok macam mana customer service mereka dibuat. Anda hanya perlu tengok company-company Jepun dekat Malaysia yang betul-betul practice customer service yang betul dekat Malaysia. Okay, now, contoh. Apa contoh dia? Contoh. Pernah tak anda pergi ke... Sensei tak pasti Malaysia macam mana, tapi kalau anda pernah pergi ke Uniqlo di Jepun, Sensei pernah pergi. Alright. Kalau anda belikan beg dia tu beg kertas kan, anda kat Malaysia pun kan beg kertas kan. Dan kalau anda perasan, masa dia nak tampal selotip kecil atas kan, beg kertas tu ditutup, akan ada selotip dia letak kat atas tu, betul? Selotip tu dia akan lipat dulu sikit baru ditampal, supaya masa kita nak tarik tu, kita tak payah nak kutis tik macam tu untuk tarik. Kita boleh tarik. Itu omotenashi Japan. Dia fikir orang dah beli, masa nak buka tu senang, tak payah nak kopik sampai rosak balik kertas, beg kertas Uniqlo semua tu. Buka cantik-cantik, boleh buka cantik-cantik. Dan kalau anda pergi ketika musim hujan, tuan-tuan dan puan-puan dekat Jepun, mereka akan sediakan satu plastik. Beli je, dia letak beg tu, dia ikat atas, dia dah lipat selotip tu ikat, letak macam tu. Dia akan bungkus dengan plastik dekat atas supaya tak kena hujan. Tak kena hujan. Best. Itu level omotenashi. Itu level go extra mile. Boleh tak semua orang yang tengok bersama dengan Sensei sekarang ni komen dekat bawah go extra mile. Omotenashi ni customer service yang go extra mile. Buat lebih-lebih, fikir customer lebih-lebih. Sampai tahap customer tu sampai kat rumah, lantak dia lah nak buka macam mana kertas tu kan. Tapi dia fikir sampai customer kena buka senang, supaya senang boleh tengok benda kat dalam. Sampai tahap tu mereka fikir. Boleh tak semua orang yang menonton kat sesi sekarang ni, kita nak tanam dalam diri kita hari ni, insyaAllah kalau boleh, apa-apa yang kita buat hari ni, bermula daripada saat ini, kita nak go extra mile. Contoh, mak kata, Haris, boleh tak pergi kedai, belikan mak mi, Numi, Gardenia punya Numi. Boleh tak? Boleh mak. Apa lagi mak tak ada kat rumah mak? Ada telur tak ada ni. Okey, kita pergi, kita belikan sikit barang yang mak nak tu, dan kita beli air-air sikit untuk balik rumah, boleh minum sama-sama ramai-ramai. Itu go extra mile. Kita praktis diri kita untuk buat lebih daripada apa yang diminta, supaya that mindset, that attitude lekat dekat badan. In anything we do, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan go extra mile. Bila you buat kerja, bos minta buat satu perkara, tapi you buat satu lagi perkara ekstra daripada perkara tu. Bos yang tak naikkan pangkat, bos yang tak naikkan gaji, bos yang tak memandang perkara itu boleh buang bos. Macam tu, tahap tu. Bos confirm suka benda-benda macam tu kan. Go extra mile. Kita buat satu perkara, bukan buat benda yang disuruh je, kita lebih sikit. Tapi janganlah buat lebih-lebih melampau sampai menjengkelkan orang. Orang Malaysia ni ada satu masalah. Bila ramai orang buat ekstra, ini saya belajar daripada Datuk Zulkifli Malik. Dia ni penerima darjah kebesaran Jepun lah, the rising sun. Maharaja Jepun bagi anugerah dekat dia. Pernah kami bercerita tentang membodek. Bodek orang. Tahu bodek orang? Kan dekat office kan ada kes pekerja bodek bos, staff bodek bos kan. Alah dia ni kemar kaki bodek, kaki jilat punya ni. Kaki jilat. Kaki bodek ni sikit-sikit dengan bos itu ini. Bos gigi makan, ikut bos makan lah, tu duk belanja bos makan lah. Bodek lah tu. Malaysia. Pernah dengar tak? Pernah tengok tak keadaan tu? Now, kalau kat Jepun, go extra mile ni dia dah jadi satu habit. Kalau anda pergi ke Jepun, seolah-olah semua orang bodek bos. Semua orang
Bodek bos. Dan mereka tidak panggil itu sebagai bodek. Mereka panggil perkara tersebut sebagai effective staff. Maksudnya staff tu bukan berkomunikasi dengan bos atas perkara kerja je. Everything dia cerita dengan kuat kipas. Kau Malaysia kuat kipas kan. Kipas ni dikipas oleh semua orang kalau kat Jepun. Sebab mereka panggil tu sebagai effective staff. Effective staff ni maksudnya apa? Dia bukannya kerja je dengan bos, dia go extra mile. Dia main bola dengan bos dia, dia main badminton dengan bos dia, dia sangat baik dengan the whole team. Even bos sangat suka bila kita cerita contoh macam Gomasiri kayo. Kan? Seolah-olah bos, contohnya kita kata bos, bos tu, dua orang tu bercinta sekarang bos, dua orang tu bercinta. Ni Datuk Zul cerita ni. Ni petikan daripada speech Datuk Zul. Tu dua orang tu bercinta tu bos. Bos suka benda tu. Sebab apa? Bila bos pergi jumpa dengan staff tu, bos boleh macam bercinta sekarang pandai bercinta sekarang Benda tu boleh menyebabkan ukhuwah, silaturahim dia jadi baik dan best. Dia bukan tempat kerja tu sekadar kau datang biasa-biasa tak. Ni bagusnya bila kita go extra mile. Boleh? Go extra mile. Baik. Jom kita tengok siapa-siapa yang ada pengalaman di Jepun, boleh tak anda share? Nanti saya nak minta anda semua share. Sebab kita nak share pasal omotenashi ni. Untuk siapa yang baru join kami, Assalamualaikum. Kita malam ni bercerita tentang omotenashi, Japan most charming and effective weapon to make you fall in love with the Japanese. Boleh macam tu. Tu ayat saya main belasah saya cakap. Tapi is it benda tu true? Benda tu betul kan? Siapa pernah pergi Jepun, dia akan rasa benda tu. Siapa tak pernah pergi Jepun, siapa tak pernah pergi Jepun, you nak rasa betul-betul omotenashi, come and join us. Kita ada kelas free RTJ, Road to JLPT. Kelas percuma sebelum anda enroll mana-mana kelas bahasa Jepun seluruh Malaysia. You make sure datang kelas percuma kami RTJ dulu. Sebab kami akan dedahkan macam mana you nak pandai belajar bahasa Jepun dengan mudah dan pantas. Dapat dua ilmu ni, join kita punya RTJ, dapat dua ilmu ni, you nak masuk ke center mana seluruh Malaysia, masuklah. Tak ada masalah pun. Tapi kalau anda nak masuk kelas cakap Jepun, dialu-alukan. Intake baru bermula Oktober. Sempat lagi. Okay. Baik. Free je. RTJ tu free. Free class. Kalau nak, nanti tim kami akan contact anda. Anda nanti kami akan letak link kat bawah. Anda boleh contact. Ataupun join group Telegram kami. Kami akan bagi link dekat group Telegram nanti. Alright. Okay. Thank you so much. Baik. Omotenashi ni, dia boleh membuatkan anda mencipta raving fan. Baik, kita tengok sejarah dulu lah. Mana datang omotenashi ni? Mana datang cerita omotenashi ni? Dia ada banyak kisah sejarah. One of the most boleh dipercayai adalah mereka bermula tahu omotenashi ini daripada event Sado. Nandaro. Sado. Buat tea ceremony. Betul ke Sado? Sado lah. Saya rasa Sado sebutan dia. Untuk buat tea ceremony. So dalam tea ceremony ni mereka sangat berhati-hati, sangat memikirkan customer, cara duduk dia senyap, semua everything lah. Siapa yang pergi Jepun, please go experience Sado. Please go experience Sado. Dan faham maksud Sado dulu. Kalau nak pergi dengan trip cakap Jepun, paling best lah. Kami akan terangkan dulu apa benda Sado ni apa semua, baru kita get experience. Kalau sempat lah, sebab sekarang ni COVID-19 kan. Baik. Go extra mile. Ataupun kita bukan nak exceed expectation, kita nak terlebih daripada great expectation. Contoh, ini saya bagi contoh. Pernah tak naik taksi dekat Malaysia atau naik Grab dekat Malaysia? Mesti pernah. Betul? Macam mana keadaan taksi dekat Malaysia, macam mana keadaan Grab dekat Malaysia? Good. Bagus. Dia memang cukup lah. Expectation kita tidak berbau rokok, ada aircon, bersih, dan super fantastic lavava. Okay. Cuma dekat Jepun, taksinya tuan-tuan dan puan-puan, pemandu taksi almost 99.9% akan pakai glove warna putih. Macam askar, macam polis. Sebab mereka percaya memakai glove putih akan menunjukkan mereka lebih profesional dan berkredibel untuk membawa anda. Nampak macam kita datuk naik, ada driver pakai glove kan. Dan mereka memang sengaja mencipta taksi yang pintu belakangnya boleh buka secara automatik.
Siapa pernah naik taksi dekat Jepun dia tahu. Pintu belakang automatic boleh buka. Sampai tahap tu omotenashi taksi. Sebab apa? Sebab terlampau banyak taksi. So persaingan antara taksi banyak. Company taksi ramai berlawan. So mereka perlu naikkan taraf customer service mereka hingga ke tahap tertinggi supaya mereka relevan dalam market. Ini perkataan yang saya sangat nak share pada anda semua. Sebab dikala business affected dengan COVID-19 orang semua nak online, macam mana you nak jadikan business you, service you masih lagi relevan di zaman ini? Untuk anda, kalau anda owner business, you need to have this mentality nak jadikan business relevan dengan omotenashi. Kalau anda adalah team dalam syarikat, kalau anda ada this knowledge, you appeal to your boss, you memang padu, you memang power. Boleh? Kita sama-sama membina satu culture dekat dalam Malaysia ini. Omotenashi ni hebat. Sebab kita tahu itu adalah most charming and effective weapon untuk orang datang lagi Malaysia. Sama macam kes yang berlaku kat Jepun sekarang. Okay? Alright, now. Sensei, itu baru taksi. Contoh lagi. Ini memang standard lah. Ini memang standard semua orang. Masuk kedai Jepun, mereka akan jerit. Mereka akan jerit apa? Selamat datang. Irashai masep. Kalau anda pergi ke kedai Sensei pernah jual kebab dekat Jepun dulu. Buka stall pula. Buka gerai kan. Termasak kebab. Sensei belajar dekat festival ni. Kalau biasa dekat festival, orang-orang yang masak yatai ni maksudnya buka stall kan. Buka stall, dia akan pakai mask sambil masak. Dia masak. Irashai. Dia cakap, selamat datang. Begitu macam, Sensei dengar tu, masa Sensei masak kebab, Irashai. Ramai datang. Bila kita sebut macam tu, lagi-lagi kita gelap muka foreigner. Buat macam tu pula, orang datang. Kebab pula tu, kebab kita pula pedas. Jepun jarang makan pedas kan. So semua orang makan, semua orang suka. Banyak duit kita orang dapat masa tu, masa jual kebab. And the best part, 2 hari berniaga, kita orang dapat kumpul berapa belas ribu ke puluh ribu. Tapi semua duit tu dihabiskan dengan kami pergi melancong beramai-ramai satu universiti. Pergi main snowboard, tidur dekat hotel 5 star. Wah. Tapi semua tu experience yang kita dapat bila kita berniaga dekat sana dan kita belajar macam mana cara customer service omotenashi. Okay, contoh. Kalau anda pergi ke Jepun ataupun anda pergi Uniqlo cukup. Kalau anda beli barang, mereka akan packing barang dalam beg plastik anda ataupun beg kertas anda. Mereka akan serahkan beg itu dengan dua-dua belah tangan. Allah, nampak simple. Tapi itulah the most charming and effective weapon. Serah dengan 2 tangan. Even kalau anda tengok daripada sekecil-kecil benda. Contoh kalau anda buat bisnes dengan orang Jepun, masa pertukaran business card yang kecil tu, yang sangat ringan, boleh dibaling-baling lah kan, pun mereka pegang dengan 2 belah tangan. Itu mannernya, itu adabnya. Itulah omotenashi. Supaya kita pegang, tidak jatuh. Dan orang tu boleh tengok terus kad kita. Dan kita kena bagi kad itu, perlulah orang depan terus boleh baca apa yang tertulis kat kad tu. Bukan kad tu terbalik macam selalu orang Malaysia buat. Terbalik, bagi pula sebelah tangan. Alright? Okay. So mereka akan bagi dengan 2 tangan. Dan biasanya mereka akan tunggu di luar kaunter. Betul tak? Saya pernah pergi Uniqlo, saya pernah pergi kat Malaysia lah. Saya tak nak cerita experience kat Jepun. Kat Malaysia cukup lah company-company yang betul-betul training dalam omotenashi Jepun. Mereka, saya bukan nak banggakan Jepun. Bukan Jepun tu bagus sangat antara perempuan. Cuma, apa yang baik, kita ambil kan. Kita belajar, kita serap masuk, kita lekat dalam badan. Supaya kita pun boleh jadi sebahagian daripada bangsa yang baik. Okay. Lagipun berbuat baik pada manusia ini adalah tuntutan. Hasbunallah, hasbul minan nas. Berbaik dengan Allah, berbaik dengan manusia. Jadi ustaz lah malam ni. Okay. Now, kalau anda pernah beli makanan sejuk dekat Jepun, contohnya beli sashimi, ikan yang dah dipotong-potong tu kan, siapa pernah beli? Kalau tak pernah beli tak apa, saya pernah belilah. Beli ikan yang dipotong-potong dekat Jepun yang biasa orang dia dah letak dalam bekas kan. Kalau kat Malaysia ni banyak lah dekat Ion semua yang dah diletakkan dalam bekas. Tapi kat Malaysia ni tak banyak makanan yang nama, yang
yang tak masak lagi tu kan, ikan yang slice sashimi. Bila diletakkan, Waalaikumsalam Bashir Sang, konbanwa, genki desu. Genki desu pun 9.30 dah. Bila letak tu, biasa kalau anda beli dekat convenience store atau anda pergi dekat kedai-kedai mall yang jual benda tu, biasanya mereka akan memberikan kepada anda satu macam ais. Dia dalam bekas ice pack. Yang dia akan letak sekali ice pack tu dengan makanan tu supaya anda boleh berjalan dalam mall itu dengan tenang. Anda ada perjalanan balik pun okey. Kalau nak naik train pun okey dan sebagainya. Supaya makanan itu tetap kekal fresh dalam sejuk. Itu omotenashi. Lagi. Apa lagi omotenashi? Kalau anda perasan, kalau anda pergi ke Jepun, alright, masa dia scan makanan, scan barang, hai, buku 100 yen, tip. Okey, kertas 100 yen, tip. Remote aircon 100 yen, tip. Mouse 100 yen, tip. Dia akan sebut satu-satu apa yang dia scan tau. Dia akan sebut satu-satu apa yang dia scan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan the best part, bila dia scan semua, hai, Zembe, dia akan cakap, okey, semua sekali 10,000 yen. Lepas tu kita sambil-sambil tu kita boleh tengok, kita boleh kakuning orang panggil, rekakuning. Kita boleh recheck. Okey, aku beli ni. Alright. So harga total macam ni. Okey. Genki that Yoroshi desu ka? Nak bayar pakai cash ke? Ayo pakai cash. Pakai cash pula. Mereka letakkan dalam piring. Dia tak ada pegang tangan, pergi lapang-lapangkan tangan. Letak dalam piring, dia ambil dalam piring. Baki pun dia letak dalam piring, kita pun ambil dalam piring. Selamat daripada coronavirus. Daripada dulu lagi Jepun amal benda tu. Hygiene katanya, hygiene. Sebab tu kalau kita ada air semayang, nak pergi beli kat convenience store Jepun, confirm tak batal air semayang. Tapi kalau kat Malaysia, tersentuh kadang-kadang. Kita dah Pak Allah 99 Speed Mart ni. Macam tu. Terkeluar ayat. Tapi tadi saya baru shopping kat 99 Speed Mart. 99 Speed Mart bagus, dekat dan murah. Tu tagline ni kan. Okay. Now, boleh tak anda share pengalaman anda tentang omotenashi ni dekat Jepun? Siapa nak share? Come on, boleh tak saya nak tahu cerita-cerita anda sikit? Can you guys share? Nak kena check ya. Boleh tak share dengan Sensei pengalaman-pengalaman anda omotenashi di Jepun? Disney banding dengan setengah kedai tu, kita yang kena ambil sini plastik atas kaunter tu. So kalau kita ambil sini plastik tak apa lagi. Ada setengah orang, dia semua kita bawa masuk barang sendiri dalam plastik. Betul tak dia bagi plastik? Nak plastik tak? Plastik 20 sen, 20 sen. Nah, bagi plastik. Subhanallah. Kan? Sampai tahap tu lah. Tapi benda-benda tu nampak kecil, tuan-tuan dan puan. Memang nampak kecil. Tapi yakin dan percayalah, perkara-perkara kecil inilah sebenarnya yang bila mereka buat kajian, itulah the most charming and effective weapon yang menyebabkan orang again and again nak datang ke negara Jepun. Okay. Boleh tak share dengan Sensei apa pengalaman anda bersama dengan omotenashi ini? Ada tak pengalaman-pengalaman anda yang anda rasa, wah, saya pun pernah lah dan pengalaman macam tu. Saya pun pernah lah macam ni. Saya pernah beli buku kat Jepun. Saya pernah beli buku. Apa yang cakap ni? Saya pernah beli buku dekat Jepun. Saya pernah beli buku dekat negara Jepun. Sensei masa saya kerja kat Jepun dulu, Sensei pernah beli buku dekat Jepun. Omotenashi nan desu ka wa Bashir-san. Chotto hanashi ga ne. Saki kara zutto omotenashi no koto o hanashimashita ga. このビデオもう一回最初からリピートしないといけないです。Bashir-san, Sensei tadi dah cerita pasal omotenashi dalam video ni. So panjang juga. Omotenashi tu apa? Omotenashi tu adalah, susah nak explain lah omotenashi ni kan. Siapa boleh explain untuk Bashir-san? Apa tu maksud omotenashi? Pernah beli buku di Jepun. Pernah beli buku di Jepun. Okay. Sensei, kenapa Sensei beli buku kat Jepun dulu? Nama saya Haris Sensei. Tak kenakan diri pun. Sensei beli buku kat Jepun dulu sebab Sensei rasa tertekan. Bila naik train, semua orang baca buku. So masa tu Sensei kerja kat Jepun. Semua orang pakai suit pagi, pakai suit, ketai kan. Tapi semua sama, semua orang. Tapi semua orang memegang buku. Sensei seorang dah asyik tengok phone. Sensei seorang je duk check Facebook lah apa semua situ kan.
So saya rasa tak boleh lah. Kalau aku kata nak jadi mindset bagus, why not aku try baca buku. So saya pun pergilah ke satu kedai buku ini. Saya beli satu buku. Buku tu tajuk dia best. Tajuk dia adalah Dekiru Otoko wa Iwake Shinai Otoko. Padu buku tu sampai sekarang ada kat rumah Sensei. Dekiru Otoko wa Iwake Shinai Otoko. Siapa faham maksud dia? Pengalaman saya nak ke Aceh Barat, seorang Jepun nak ke selatan, saya utara, dia sanggup tunjuk arah ke destinasi. Walaupun terpaksa berjalan hampir 30 minit. Betul, itu pun omotenashi. Dia lebih, dia bantu. Dia betul-betul omoyari lah sebenarnya itu. Dia kalau lebih tepat omoyari. Omotenashi ni dia lebih kepada hospitality, Japan hospitality. Omoyari tu another topic. Itu pun best juga kalau kita nak cerita. Dari Mizukara pun best juga. Dia sangat related tau. Omoyari, Mizukara, Kaizen, dia sangat related. Cuma hari ni kita fokus pada topik the reason why Japanese hospitality is different, sebab omotenashi. Okay. Alright. Kat mana ni tadi? Buku. Siapa boleh teka maksud dia apa? Omotenashi basically, thank you so much Bibi Sensei. Sasa guys Bibi Sensei ni Mazlina Bibi Aziz ni cikgu dekat Jepun yang sangat mendapat permintaan yang sangat banyak daripada anak-anak murid dia. Saya buat Japanese performance JLPT performance review, banyak anak murid Bibi Sensei ni dah sampai ke Kota Kinabalu, student dia semua suka. Bibi Sensei suka sangat dia bang. Tu quality sensei lah dekat Jepun. Omotenashi basically is extra mile yang dibuat in customer service. Betul. Tengok Bibi Sensei dah bagi tahu dah tu. Okay, Fiah bagi tahu ni. Fiah Frina. Best you punya name. Terbaik. Saya pergi ke Disneyland Japan, tapi dekat pintu masuk ada salah park itu dalam bahasa Jepun je, tapi ada park attendance. Sekejap saya baca sekejap. Park attendance panjang ni. Park attendance dia nampak family saya tengah trouble dengan risalah itu, walaupun saya boleh baca Japanese character, tapi still beginner lagi time tu. Lepas tu dia offer bahasa Indonesia punya. Then dia juga kita orang pergi attraction yang kita orang nak pergi dan beritahu showtime bila and all that, and pukul berapa Hanabi show itu start. They show. Kalau ikutkan dalam SOP ataupun dalam scope job pula. Job scope. Itulah nak cakap terbalik-balik pening. Dalam job scope dia sepatutnya tidak ada perkara-perkara itu. Tapi mereka ini sanggup untuk pergi extra mile membantu. Ini benda yang kalau kita kat orang Malaysia, kalau kita semua ada sifat macam ni, sebenarnya Malaysia boleh jadi negara yang sangat best. Sekarang dah best dalam Malaysia. Keramahan ni, hospitality, Malaysian sangat famous. Cuma kita tidak betul-betul tonjolkan di semua tempat. Kalaulah kita boleh bawa kita punya level ni lagi tinggi, mengikut tahap kita yang sepatutnya, Malaysian yang sangat terkenal dengan ramah tamah, sopan santunnya, we will be the best in the world. InsyaAllah. Kita mana tahu kan? Malaysia kan? Proud to be Malaysia. Silap. Ni baju cakap Jepun ni pun, Ninja Camp ni, kami buat ada semangat Malaysia kat tepi. Sebab ni baju untuk kanak-kanak punya program. Okay. Alright. Apa lagi? Pengalaman-pengalaman anda untuk membuktikan omoyari ini sangat padu, sangat praktikal, especially untuk kita gunakan dekat negara kita. Boleh? Okay. Cerita buku tadi. Ya Allah, lupalah buku tadi. Buku tadi, Dekiru Otoko wa Iwake Shinai Otoko. Dia boleh juga digunakan bukan untuk otoko lah, bukan untuk lelaki saja. Dalam buku tu dia tulis tentang seorang lelaki yang Dekiru Nandaro. Dekiru Otoko wa. Dekiru Otoko wa. Ayah nak translate. Lelaki yang boleh. Bukan lelaki yang boleh. Lelaki yang mampu, lelaki yang boleh buat lah. Boleh lah, mampu. Bukan macam tu maksud dia. Payahnya aku nak translate. Dekiru Otoko. Boleh, lelaki yang boleh buat, lelaki yang mampu buat adalah lelaki yang tidak memberi alasan. Dekiru Otoko wa Iwake Shinai Otoko. So saya beli buku tu sebab selama ni saya suka bagi alasan lah. Itu ini. Lepas baca buku tu, lepas hidup dekat Jepun beberapa ketika, bekerja dekat negara Jepun, dan saya tahu Dekiru Otoko wa Iwake Shinai Otoko tu betul. Seorang manusia yang banyak sangat alasan, bagi alasan ini, salahkan orang itu ini, sebenarnya dia takkan boleh jadi orang yang mampu. Mampu tu mampu apa? Mampu macam-macam lah. Boleh macam-macam. Boleh ubah hidup, boleh bahagia, boleh berjaya, boleh
boleh kaya raya, macam-macam lah. Okay. Now, Sensi bukan nak cerita pasal tajuk buku tu. Sensi nak ceritanya adalah Sensi nak bagi tahu tentang buku tu, tuan-tuan dan puan-puan. Masa Sensi beli, dia balut buku tu. Dia balut. Sensi kata, tak payahlah balut. Dia kata, tak. Memang kita balut. Kecuali you memang tak suka dengan membalut buku yang dibalut. Sensi kata, okey je nak balut, boleh je. Dia balut buku. Dia balut buku tu. Dia bukan dia letak buku tu dalam plastik, babe. Dia balut dengan kertas cantik-cantik, skak-sup, mengikut bentuk buku itu dengan balutan kertas yang sangat kemas. Baru diserah dekat kita. Masa tu saya macam, agak-agak lah. Bila anda ada perasaan, agak-agak lah sampai tahap tu buatnya. Kalau anda pernah ada perasaan tu, maksudnya anda sudah terkena omotenashi orang Jepun. Kalau anda pernah terfikir, macam mana dia boleh fikir tahap-tahap tu? Agak-agak lah sampai tahap tu buatnya. Okay, ini contoh. Ini contoh. Kalau anda pernah duduk kat negara Jepun, kalau hujan, akan ada tempat yang bocor kan? Akan ada tempat bocor, menitik-nitik air kan? Akan ada seorang yang akan datang kat situ, pekerja kat situ lah biasanya. Dia akan pergi berdiri dekat air tumpah tu, dan berdiri, dia letak tangan dia bulat macam ni. Kenapa letak tangan dia bulat? Sebab bawah tangan bulat dia tu ada air menitik daripada atas. Dia tak nak orang lalu kawasan tu. Kalau orang lalu menitik, kena atas kepala. Kalau kita, kalau Malaysia kan, kena kepala sikit, dah nampak ada air tumpah bawah tu, elak lah, siap-siap. Kita ingat. Kita ingat benda tu. Tapi sebenarnya tak macam tu. Jepun dia akan pastikan dia jaga omotenashi. Ini sekali lagi omotenashi. Buat lebih-lebih. Patutnya tu bukan kerja dia pun. Kerja dia construction. Dia kena betulkan bahagian-bahagian lain. Tapi ada menitik beberapa tempat. Masa orang ramai, dia halang benda tu. Supaya orang tak kena. Besar tak pahala dia. Orang yang banyak omotenashi, orang yang pandai menggunakan omotenashi, naik hospitality, ini semua orang Islam. Nabi kita ajar lah sebenarnya. Ini semua Nabi ajar. Kan? Sayang, tidak sempurna iman seseorang itu jika dia tidak menyayangi saudaranya lebih daripada dia sayang diri dia sendiri. Kan? Itu dalam Quran tulis. So basically, omotenashi ni sangat-sangat sayang orang. Ada lagi kisah. Ada satu artikel dekat dalam internet. Seorang lelaki ni, dia pergi ke negara Jepun ketika musim sejuk. Baik. Bila pergi ke kedai makan ketika musim sejuk, biasanya kita akan pakai coat dekat luar kan. Sejuk kan, pakai coat lah, coat tebal. Bila sampai dekat dalam restoran, biasanya akan ada tempat untuk kita sangkut baju sejuk kita. Kita buka baju sejuk kita boleh sangkut kat situ dan kita masuk dalam untuk kita makan. Dia ada tempat letak kasut, letak baju kan. So, apa yang mereka share adalah di saat kesejukan itu, mereka makanlah dengan gembira dalam restoran tu kan, dengan kawan-kawan. Makan, sonok. Masa mereka nak balik, normalnya dekat Jepun, ini praktis normal kalau kat Jepun. Bila kita nak balik, kita jalan keluar daripada, kita akan pakai coat sebelum kita keluar saja daripada ini pun omotenashi juga. Bila anda pergi masuk ke kedai makan, biasanya tempat yang kedai makan yang kena buka kasut, anda akan simpan kasut anda akan kunci. Dia bukan kunci pun, kerana dia lock pakai macam kayu tak ada nombor. Anda ambil supaya masa datang nanti anda tahu kasut anda dekat locker mana. Locker tu pun sangat cantik. Dia akan buat ikut dia punya customer experience lah. Kalau kedai tu sangat traditional kayu-kayu, locker tu pun kayu. Kalau besi-besi, locker tu pun besi. Macam tu. So sangat best. Okay, so bila kita masuk ke kedai, ini omotenashi juga. Ada tempat kasut yang disimpan, ada nombor locker supaya kita datang balik nanti, kita ingat dekat mana. Tak adalah kita tercari-cari kasut kita. Kalau you memang orang muda yang sangat ingat, no problem. Tapi kalau orang tua macam mana, ini omotenashi, beyond expectation. Go extra mile. Ada kisah ni tuan-tuan dan puan-puan. Bila dia masuk ke kedai, dia buka jaket dia, dia simpan jaket kat tepi. Masa dia nak keluar, dia ambil balik jaket dia. Dia dah bayar semua. Kata saya semua kan. Dia keluar daripada kedai, dia selup tangan dia masuk dalam jaket. Biasa kalau kita kat luar, kita akan letak tangan kita dalam jaket lah sebab sejuk.
dalam poket jaket. Masuklah poket jaket, tiba-tiba terasa panas. Dia kata, panas, kenapa panas ni? Dia kata, kenapa panas ni? Rupanya dia keluarkan dalam baju poket dia, kiri dan kanan ada warmer. Kalau kat Jepun ni, dia ada satu benda, saya tak tahu nama betul dia apa sebenarnya. Orang panggil apa translate dia. Tak tahulah, tapi dia panas lah. Kita krek, dia jadi panas. Biasanya orang kita akan letak dalam baju lah. Dalam baju. Supaya kita letak dalam baju, tangan kita dalam tu, dia akan jadi panas. Warmer. Hand warmer. Macam tu lah. Tak tahulah nama betul, nama dia apa. Dalam bahasa Inggeris tak, kita nak translate. Masuk. Dia cakap, uish, ada benda ni. Lepas tu dia tanya kawan dia yang pergi kedai sekali. You ada tak benda ni dalam jaket? Ada. You ada tak? Ada. Semua kawan yang pergi sekali tu ada benda tu. So dia belah heat pack. Heat pack Ayu dia cakap apa bagi tahu. Pack pemanas. Betul. Ada kata ni. Frina sang. Semua thank you so much. So dia dengan kawan-kawan dia semua balik ke kedai tadi nak ucap terima kasih. Dia kata, lepas tu pekerja dia ni memang datang keluar lambai. Dengan dia pakai baju surf dalam kedai, baju nipis lah kan. Dia lambai kat luar. Padahal kat luar tu sejuk gila. Tapi to the extent dia nak layan balik tetamu walaupun tetamu tu datang bukan untuk masuk kedai lah. Maksudnya dia tak akan menyumbang sale lagi untuk hari tu kan. Dia dah sumbang sale lah tadi. Dia bagi extra free gift hand warmer tu, pack tu kan. Tapi dia datang balik untuk ucap terima kasih, dia orang still layan dengan baik. Itu omotenashi. Portable hand warmer and heat pack. Pernah pakai masa dekat luar negara. Betul. Benda tu lah. Alright. Itu satu lagi. Dan kalau anda pernah ke Jepun juga, especially Narita ataupun Sensei tak pasti Haneda macam mana. Sebab Sensei selalu pergi Narita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau turun, biasanya kalau anda pergi nak ambil beg dekat conveyor kan, beg bergerak. Kan biasa kalau kat airport, beg akan bergerak dekat conveyor kan. Dekat Jepun, perasan tak? Biasanya beg anda dah turun daripada conveyor tu. Ada orang dah tolong turunkan beg dan susun beg dekat situ supaya anda boleh ambil, pergi, tarik je beg. Perasan tak? Itu pun omotenashi. Tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dan puan-puan, macam nak bagi tazkirah. Tak. Omotenashi adalah satu benda yang sangat Kairo desu ne. Pocket warmer. So Mazlina Bibi sang. So Bibi Sensei. Kairo desu. Nama dia dalam bahasa Jepun Kairo. Dia ada kat kaki, ada kat tangan. Ada stocking punya style kan. Pocket warmer. So benda tu dekat Malaysia, cuba anda termenung, bayangkan sikit. Jangan terlampau ikut apa yang normal yang dah berlaku dekat Malaysia. Customer service level yang normal dekat Malaysia. Cuba you buat sesuatu yang go extra mile. Contoh kalau anda sekarang ni driver Grab. Contoh bawa Grab kan. Dia bawa Grab. Betul mungkin dia tidak akan repeat dengan anda sebab dia hanya guna aplikasi Grab. Tapi ingat, kita nak bagi the best experience. Bila kita buat baik pada manusia, Allah balas semua tu. Just ingat benda tu. Itu antara sebab saya tak tahu kenapa. Saya tak adalah rasa orang Jepun ni kaya sangat, tak ada isu ekonomi sangat pada individu. Tapi mereka ni sentiasa happy. Tahu kenapa Maybe diorang ni sangat buat baik dengan orang sampai mereka sangat, kadang-kadang mereka sampai seksa diri untuk buat baik dengan orang. Tapi adalah pulangan baik-baik yang mereka dapat, rezeki diorang cukup. Mungkin itu jawapan kepada kita punya persoalan. Kan? Cuba kita sekarang ni, kita fikir kalau kita ada customer ataupun kita ada tetamu datang rumah. Tetamu datang rumah kan. Yang order siakap 3 rasa yang tak sempat kita nak masak ni. Kalau kita masak barang tak banyak ni, order bang tak cukup duit bang. Tak apa, order je. Try. Kita tak tahu tau. Omotenashi, try bagi, go extra mile, beyond expectation, give the best hospitality that you can. Kan? Buat sesuatu untuk seorang itu tanpa perlu diminta. Buat macam mana fulfilling people needs in advance. Kan? Yang ada orang datang rumah ni, kita ready makanan lah. Makanan pula ready makanan kau-kau punya. Dia tak minta pun nak makan, tapi kita ready makanan. Kan orang-orang dulu macam tu, orang-orang tua macam tu, orang-orang tua kita dulu kan. Why not kita go extra mile, kita buat benda tu pada orang-orang juga sekarang. Dan kalau anda ada bisnes, try fikir benda-benda yang macam mana nak bagi orang happy dengan kita. Walaupun kita tahu dia takkan datang balik dah dengan kita, ataupun memang bisnes kita ni takkan boleh repeat pun. Tapi try buat. Okay. Benda ni tak semua orang boleh buat. Cuma macam Sabtu lepas saya nak share sekarang, sebab saya sangat berterima kasih dengan that owner lah. Saya pergi makan kat satu kedai makan.
dekat Cyberjaya. Pagi hari Ahad, breakfast dekat, saya beritahu dekat Malakat Mall. Dekat luar tu ada teh tarik corner. Orang kata roti canai dia sedap. So saya bawa lah satu family pergi makan kat situ. Walaupun jauh sikit dengan rumah Sisi, sebab Sisi duduk Shah Alam. Sisi makan, owner dia ada juga kat situ. Sisi perasan macam ni macam owner dia lah, Coach Fazil tu, Sisi kenal lah. So dah habis makan, Sisi nak pergi bayar. Dia nak pergi bayar. Masa Sisi nak bayar tu, dia kata, awak meja mana? Dekat cashier tu lah. Cashier tu kata, saya katalah saya nombor, saya meja kat luar nombor 9, L09. Oh, L09. Dia kata, okay, L09 ni Alhamdulillah dah ada orang bayarkan. Saya macam, siapa bayarkan? Wah, ingatkan ada stalker-stalker ke apa kan? Kita bawa anak bini kot. Dia kata, oh tak, ini Coach Fazil, owner, bos bayarkan. Dia tak kata Coach Fazil, kata owner bayarkan. Coach, dia kata, coach, owner tempat ni bayarkan. Saya macam, saya tengok kat dalam senarai tu dah tulis coach. Sebab saya tahu yang owner dia tu Coach Fazil. So saya macam, saya keluar, oh Coach Fazil dah tak ada. Sebab dia kata tadi owner tu ada makan dekat luar. Dia cakap, saya pergi dah tak ada. Benda tu Alhamdulillahnya Sisi dapat makan free lah. Dan adalah tu kebaikan anak-anak Sisi ke bini Sisi buat kan. Benda tu menyebabkan Allah bagi rezeki free kan. Makan banyak tau pagi tu. Sisi makan nasi lemak, Sisi makan roti canai, wife Sisi makan roti canai sarang burung yang ada telur, semua tu banyak lah. So estimationnya agak banyak lah kan, walaupun breakfast. Tapi dapat makan free. Dan dia belanja. Itu omotenasi level gila kan. Sampai wife Sisi cakap, bang, Coach Fazil tu yang owner Brandy Bunch kan. Owner Brandy Bunch lah. Bang, kita bawa masuk Anas Brandy Bunch lah tahun depan. Kita saya macam, oi, awak bukan main lah tahun depan. Kata nak homeschool lah bagai kan. Nak masuk Brandy Bunch next year. Kadang-kadang berapa ringgit yang dia spend untuk kita tu membuka hati Sri Sensei untuk bayar beribu untuk join Brandy Bunch punya sekolah kan. Tidak extend lah omotenasi. Jangan pernah underestimate omotenasi ini. Even Coach Fazil belanja Sensei, Bos Sensei kasih, dia tak kenal Bos Sensei, dia tak tahu Bos Sensei. Mungkin Sensei orang jauh yang datang, mungkin setahun sekali je mampu datang ke tempat dia tu kan. Macam tu. So try fikirkan dekat tempat anda macam mana nak buat omotenasi. Sesimpel macam contoh. Bagi bunga. Bagi benda-benda wangi. Kita masuk kedai, ada tempat letak jaket and dalam letak nota ke dalam dia punya baju kan. Thank you so much for coming. Letak nota macam tu. Dia masa kita bercinta, kita pandai buat benda macam tu. Tapi bila kita dengan customer tak pandai pula. Mana boleh kan. Kenapa lepas habis tu buat kerja dia orang sering sebut Gokuro sama deshita. Otskare sama des tu adalah Otskare sama des. Johan ni nak kata ini cerita budaya dan culture Baik. Gokuro sama deshita dengan Otskare sama deshita. Baik. Perkara ni sebenarnya kalau dekat tim cakap Jepun, kalau anda tanya kepada Wani, one of kita punya staff. Wani Sensei, kita ada seorang Wani Sensei yang tengah mengajar, seorang lagi Wani yang selalu tulis artikel untuk cakap Jepun. Kalau ada artikel panjang tentang sumo baru-baru ni kan. Macam-macam artikel lah yang dia buat dekat cakap Jepun yang sangat teknikal. Wani adalah graduate daripada Universiti Malaya bahagian pengajian Asia Tenggara. So dia sangat study tentang Jepun punya culture dan budaya. Benda tu Wani akan boleh jawab dengan lebih baik lah daripada saya. Sebab saya learning from experience. Saya bukan learn from formal learning. So saya tak boleh jawab dengan betul. Tapi that is one of the culture Otskare sama deshita dengan Gokuro sama deshita adalah satu budaya yang mereka terapkan. Dan saya sangat suka benda tu. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia ramai orang bila habis kerja 5:30 punch out lari ataupun dia keluar. Dia tidak ada culture yang jumpa dengan kawan sekerja. Thank you so much for today guys, let's work hard again for tomorrow. Contoh, itu adalah benda-benda yang culture yang sangat baik. Ya Allah, dah pukul 10 lebih. Culture yang sangat baik yang saya rasa. So Otskare sama des bagi Sensei adalah satu culture. Sensei masa first year kerja kat Jepun, setiap hari Sensei perlu diminta sebelum balik kerja kena jumpa dengan Sensei punya level-level atas. Maksudnya saya akan jumpa dengan Shidoin Sensei dulu. Shidoin ni basically mentor Sensei lah. Mentor ni biasanya yang senpai Sensei setahun ataupun 2 tahun ataupun tinggi sikit daripada Sensei lah. Lepas tu saya kena jumpa dengan Kakaricho. Kakaricho ni night manager. Lepas tu saya kena jumpa dengan manager Sensei Kacho, Uzawa Kacho masa tu, dengan Ariga Kakaricho. Saya ingat lagi jumpa.
Abe Shunin, kena jumpa dengan Shunin sensei. Abe Shunin, lepas tu jumpa dengan Ariga Kakaricho, lepas tu jumpa dengan Uzawa Kacho. Lepas tu baru sensei boleh balik. Dan kami sensei kena jumpa, sensei kena hokoku, kena beritahu apa sensei buat hari ni, apa yang sensei belajar hari ni. And arigatou gozaimasu, otsukare sama desu. Benda tu sensei kena beritahu semua orang, baru sensei balik. Benda tu saya rasa satu budaya yang sangat best, sangat bagus. Sebab every day kita nak jumpa bos, biasanya kita akan fikir apa yang kita nak buat hari ni supaya kita boleh kipas bos. Kipas bos. Kan tadi effective staff, macam ni kita nak hari ni reporting, dia tak sebosan reporting semalam. Dia tak bosan macam sebelum-sebelum ni. Every single day dia akan try improve diri, try belajar benda baru sebab kita nak report every day. Sebab budak first year, every single day 365 hari tolak hari cuti. Every single day without miss kami kena report. Dan itu report belum lagi tulis Ayumi, Watashi no Ayumi, diary hidupku. Kena tulis diary dan serah pada mereka every single day. Dan benda tu memang leceh, renyah, saya rasa renyah gila. Tapi lepas habis tahun, mereka kata, Harisa, tengok balik Ayumi. Saya buka balik diary. Ayumi tu macam diary lah. Buka balik diary, kita dah secok, kita dah improve banyak gila daripada awal-awal kita masuk company. Oh, aku dah belajar ni, bila selak balik kan. Mind blowing. Dia kata, waktu tu lah, bila kita jumpa bos kita, kita kata, apa ni, kacau. Hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama desu. Kita rasa macam, gila Otsukare tu maksudnya bukan kita yang penat kerja untuk dia sebenarnya. Dia yang penat kerja untuk kita. Kita dapat bayangkan betapa penatnya dia mengasuh kita untuk kita membesar dalam syarikat. Benda-benda macam tu lah. Abang, Assalamualaikum je. Okey je tu lah. Sembahyang. At least keluar dengan bertegur sapa dulu. Kan kita masuk kan, waalaikumsalam, masuk tegur, Assalamualaikum, pagi kan. Bagi kita nak balik pun sama, Assalamualaikum, okay, balik dulu, Assalamualaikum, jumpa esok. Apa stres muka ni, senyum sikit, jumpa esok. Macam tu lah. Barulah hidup kita best kan. If you want to be a good person, bukan good person lah, maksudnya kalau kita nak sentiasa happy, kerja kita sebenarnya paling penting adalah happykan orang lain. InsyaAllah kita happy. Kita buat apa kita nak, bukannya kita minta apa kita nak dengan tidak memberikan. Kalau kita nak sayang, kita bagi sayang dulu kan. Kalau kita nak cinta, kita bagi cinta dulu. Kalau kita nak happy, kita buat orang happy dulu. Kalau kita nak hadiah, kita bagi hadiah kat orang dulu kan. Macam tu lah. Itu Nabi ajar, itu juga Jepun buat. Okay, tidak ada rahsia sebenarnya. Okay, itu saja perkongsian sensei pada malam ini. Terima kasih sampai 24 orang yang terakhir ini masih setia bersama sensei. Thank you so much. Walaupun ramai yang diam daripada bercakap kan, tapi thank you so much semua orang yang bersama dengan sensei. Last, sensei nak bagi tahu kami ada kelas Road to JLPT. Siapa yang berminat untuk mula belajar bahasa Jepun secara online, okay, kita ada package baru sekarang ini, the whole new modul yang baru. Anda boleh join ke Road to JLPT for free. Seminar itu free. Kita akan adakan pada 2 kali kita akan adakan. Itu kena rujuk kita punya website lah, saya pun tak ingat bila. Alright, boleh register dekat waiting list kami. Kalau tak tahu kat mana waiting list kami, boleh PM tim kami di mana-mana saja. Kalau boleh dekat Facebook atau di Instagram, tolong komen dekat situ. Tolong message pihak kami untuk join RTJ. Cakap saya nak join RTJ, Road to JLPT. InsyaAllah kita akan share link kat sana. Kelas itu percuma tuan-tuan dan puan-puan. Dalam 2 jam lebih, 3 jam juga kelas tu. InsyaAllah dia akan bagi anda satu pendekatan baru. Kalau anda nak mula belajar bahasa Jepun, tidak kisah di mana-mana center seluruh Malaysia ataupun di luar negara. Sebab pelajar kami sekarang ni, ada yang daripada Australia, ada yang daripada Jepun, ada yang daripada Kota Kinabalu, ada daripada Brunei. So saudara-saudara kami dah keluar daripada Malaysia sekarang, dah ramai. Sebab tu kami bagi tahu, kalau anda nak belajar dekat mana-mana pun, tak join kelas cakap Jepun pun tak apa, tapi join RTJ dulu supaya anda boleh dapat ilmu yang betul. Okay, dapat ilmu yang betul sebelum anda buat apa-apa. Khusyuk Hadirah Fatin beritahu. Okay, arigatou gozaimashita. Thank you so much. Sensei doakan semua orang yang berada live sampai last minute dengan Sensei ni. Didoakan semua orang boleh berjaya dengan baik, boleh lebih belajar omotenashi. Kita boleh sama-sama pergi Jepun nanti, insyaAllah, amin. Kita boleh sama-sama explore diri, develop diri menjadi orang yang lebih baik. Every single day, don't be the same, be better. Ingat tu, every single day, don't be the same, be better. Macam mana tak nak be the same, tak nak be better, you kena letak komitmen pada diri you. Mungkin you kena belajar benda-benda baru, atau mungkin you kena commit jumpa dengan bos every single day untuk report apa yang you buat.
Kan kalau bos tak nak buat benda tu, tukar bos. Tadilah. Tapi benda-benda macam tu lah. Cari orang yang boleh keluarkan naga singa dalam diri anda. InsyaAllah semua orang ada benda tu. Saya percaya, saya yakin dan percaya semua orang ada benda tu. Tinggal macam mana kita nak keluarkan je. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita punya keyword untuk hari ni bukan omotenashi. Kita punya keyword for today is go extra mile. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Haris Sensei mengucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi dalam sesi live yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan gambarimashou. Bye bye.